Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan Genting Hong Kong yang mana kita lihat di media sosial hari ini terpapar bahawa Genting Hong Kong diisytiharkan muflis serta meminjam dengan duit di bank Malaysia ni. Yang mana bank-bank yang terlibat mereka meminjam duit tanpa ada jaminan. Jika ini berlaku di zaman PH, maka akan menjadi kritikan, apalagi waktu itu YB Lim Guan Eng yang menjadi Menteri Kewangan. Hari ini sepatutnya Menteri Kewangan menjawab isu ini. Dan kita tahu juga mereka-mereka yang seperti pemimpin UMNO, blogger-blogger UMNO, kenapa tidak membuat kenyataan berkenaan dengan isu ini? Siapa yang membenarkan perkara ini berlaku? Jadi ini yang perlu kita lihat hari ini. Apa juga yang berlaku dengan pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin Bersatu? Kenapa hari ini semua terdiam, tidak nak membicarakan isu hutang yang telah pun terjadi ini kepada rakyat Malaysia? Kenapa berdiam? Ini adalah satu yang kita lihat bentuk pemborosan, ketirisan, kegagalan dalam mentadbir urus negara kita ini oleh kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Jadi kita ni jadi mangsa sebagai rakyat Malaysia melihat dalam keadaan seperti ini. Kita masih lagi nak pemimpin-pemimpin ini kembali berkuasa untuk memerintah negara kita ini. Terutamanya mereka yang ada dalam parti seperti PAS, yang mana dulu kita dengar PAS begitu kuat berkokok. Kita dengar isu tebang kayu balak. Mereka cerita lain. Harimau akan senang dan tidak pupus. Ini adalah satu hujah yang pada saya, pemimpin PAS tidak perlu nak menceritakan kepada rakyat. Kerana apa yang mereka hujahkan selalu akan memakan diri. Sampai tahap begitu hari ini, pemimpin yang memimpin negara kita ini memikirkan isu bagaimana nak merompak balak-balak yang ada di dalam hutan negara kita ini untuk dijadikan sebagai bahan untuk mereka mendapatkan keuntungan ataupun hasil kepada negara. Apakah yang ini kita mahu? Jika hanya balak saja yang pemimpin negara kita ini mampu pikirkan, mereka tidak mahu memikirkan bagaimana nak menjanakan ekonomi negara ini dengan pelabur-pelabur yang ada di luar. Inikah pemimpin yang kita mahu? Kita lihat negara lain. Kita lihat negara sebelah kita, Singapura. Mereka tidak ada pun penghasilan, mereka tidak ada pun balak. Tetapi bagaimana mereka mentadbirkan negara mereka itu supaya jadi baik, supaya mereka boleh mendapat keuntungan dan dipercayai oleh negara lain dengan cara tadbir urus pentadbiran negara mereka dengan baik. Jika hari ini kita lihat cara pentadbiran negara kita ini seperti ini, dipimpin oleh pemimpin daripada parti-parti yang mementingkan kepentingan pribadi, maka ini yang terjadi. Otak mereka hanya memikirkan balak. Apabila memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat besar ini, mereka rasa seolah-olah syarikat itu tidak bankrupt. Dan akhirnya memakan diri apa yang berlaku dengan Genting Hong Kong ni. Jadi ini adalah satu contoh yang kita lihat, yang mungkin ada lagi yang kecil-kecil yang tidak kita dapat lihat sebagai rakyat biasa ini, yang mungkin disorok oleh mereka. Inilah yang pentadbiran negara kita hari ini buat. Jadi satu persatu akan keluar. Kerana apa? Kerana mereka gagal. Itulah saya kata. Pemimpin yang ada seperti UMNO, seperti Bersatu, seperti PAS yang ada dalam kerajaan hari ini, pemimpin-pemimpin mereka ini hanya mampu berpikir bagaimana mereka nak merompak kekayaan negara ini untuk tujuan pribadi. Itu yang saya katakan tadi. Isu balak itu yang hanya boleh dipikir oleh mereka. Mereka tidak berjaya memikirkan bagaimana nak memasukkan pelabur, bagaimana nak membuatkan perniagaan lain, ekonomi lain kepada negara. Ini adalah satu yang akan menimpa kita sebagai rakyat ini esok, yang mana akan menambahkan hutang negara, dan akhirnya itulah apabila pemimpin-pemimpin pembangkang mengatakan negara ini muflis. Mereka memutar belitkan fakta semula. Negara ini tidak muflis. Kita faham negara ini tidak akan muflis. Tetapi hutang itu bertimbun. Yang nak membayarnya ini generasi saya ini ke bawah.
Ini pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, yang dah tua bangka nih, yang tak lama lagi kita pun tak tahu berapa panjang umur mereka. Mereka ini akan pergi. Jadi ini adalah satu yang kita rakyat Malaysia perlu lihat, bahawa pentadbiran kita hari ini perlu kita reform, kita perlu tukar. Saya tidak mengatakan bahawa PH itu 100% baik. Tetapi jika kita berjaya reformkan kita punya pentadbiran negara ini dengan pertukarannya parti politik yang memerintah, maka di sini akan ada satu percaturan yang akan lebih baik, yang mana mereka akan cuba memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Apa yang berlaku sekarang, jika pentadbiran itu tidak pernah bertukar ganti, maka mereka akan menyorok kesilapan, kesalahan, ataupun kelemahan mereka dalam mentadbir urus negara. Jadi rakyat sentiasa tidak tahu. Mereka juga akan menguasai media-media yang ada ini dengan sewenang-wenangnya, dengan menyekatkan suara-suara yang mereka nak keluarkan adalah suara mereka yang mana sudah semakin hari semakin dibenci oleh rakyat. Inilah yang berlaku dalam negara kita hari ini. Jadi apa yang perlu kita lihat hari ini adalah seperti mana di PRN negeri Johor ini, perlu rakyat melihat, rakyat negeri Johor perlu lihat kilang-kilang yang ada di negeri Johor. Sewaktu saya ada di negeri Johor tahun 1997 dahulu, saya lihat disitulah melonjaknya ekonomi negeri Johor itu. Tetapi semakin hari semakin ke depan, sehingga apabila Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, maka saya lihat banyak kilang-kilang dah tutup, dan sehingga hari ini saya lama di Johor, jadi saya tahu macam mana keadaan di sana. So, kita lihat sekarang ini. Ekonomi negeri Johor itu untuk rakyat biasanya semakin hari semakin sukar, kerana kilang-kilang banyak yang dah tutup. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana inilah pelapur. Pelapur banyak dah lari ke luar negara. Mungkin di negeri lain kita tak ada nampak. Tapi negeri-negeri yang seperti Johor, seperti Selangor, seperti Kuala Lumpur, kita boleh lihat bagaimana keadaan kawasan perindustrian ni semakin sunyi sepi. Ini adalah hakikat yang nyata yang kita boleh lihat. Yang mana apabila industri ataupun kilang-kilang banyak yang ditutup, maka rakyat juga akan menjadi susah. Kerana apabila kilang-kilang ini buka, peniaga-peniaga kecil boleh membuka warung, boleh berniaga malam, mereka boleh membuat sewa rumah ataupun yang lain-lain, dan juga begitu juga perniagaan seperti pasar malam apa semua. Ini akan merancakkan ekonomi untuk golongan-golongan yang rendah, yang susah ini. Tetapi apa yang berlaku hari ini, saya melihat perkara ini sudah jauh ketinggalan, kerana kita punya pentadbiran negara ini gagal. Yang mana kalau kita lihat di Johor hari ini, banyak rumah sewa yang dah kosong. Kerana apa? Kerana berlakunya pandemik ini pula makin menyukarkan banyak rumah sewa yang sepatutnya dulu disewakan kepada mereka yang bekerja di Singapura, hari ini sunyi sepi. Banyak rakyat yang ada di negeri Johor itu, rakyat Johor sendiri, merasakan perkara ini berlaku. So, kita sebagai rakyat harus menilai, dan saya harap kita jangan terjerat lagi dengan politik yang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional, PAS ni, yang mana bersama dengan Perikatan Nasional dalam juga bersatu ni. Jadi kita harus bertukar, walaupun agak pahit kita nak menerima Pakatan Harapan, tetapi ini adalah satunya komponen parti yang kita boleh harapkan untuk mereformkan sistem kita. Dan kita harap ini berlaku, dan tiada pilihan lain buat kita. Kalau kita tidak memilih kepada arah A atau B, maka kita tidak ada lagi peluang untuk kita memperbetulkan masalah yang ada dalam negara kita ini. So, sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Terima kasih.